kunyit. Hai penonton, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam rancangan Meals in Minutes. Bila menyebut pasal orang kata memasak dengan tak berapa minit ni lah. Example ni bukan apa. Untuk mendapatkan orang kata rempah ratus and finally from orang kata the start to finishing, it doesn't really take a lot of time. So the whole idea of the program ni untuk bukan apa? Untuk mengajar anda sesi keluarga untuk mencuba ya resipi-resipi, especially masakan tempatan yang selalu boleh disediakan dengan mudah. Kita kata gulai lomak. Gulai lomak ni orang kata macam-macam jenis lah. Ada lemak kuning, lemak putih, ada lemak tengah-tengah pun ada. Janji jangan terlampau banyak lemak. Okey. Jadi kalau kita perhatikan bila sebut pasal gulai lomak ni, in particular ni kita tengok selalu negeri daripada Negeri Sembilan ataupun Perak banyaknya orang kata resipi lemak-lemak ni lah. So kalau kita tengok lemak tu, mungkin lemak menggunakan cili merah, ada gulai lemak menggunakan cili kering, ada lemak pula menggunakan cili padi. Contoh hari ni Wan nak menunjukkan gulai lemak yang menggunakan cili padi saja. Tapi daripada cili padi dan kunyit ni, kita boleh buat macam-macam lauk. Selalu orang kata, "Syahwan bila masak gulai lemak nak kena letak bawang." Jangan. Marah orang negeri. Mampu kena sumpah kata nenek kan. Kalau makan buat ni kan letak bawang semua merapik je. Orang negeri kata, kalau kita nak masak ni cuma kunyit hidup. Gaya orang Negeri Sembilan, Minangkabau masak, orang kata mesti kunyit hidup kena tua. Kemudian cili padi kena cili padi kampung. Letak cili padi lebih-lebih bila makan berdesing kepala. So this is the recipe yang kita nak buat. Apa kata kita mulakan buat paste. So contoh paste dah selalu bila kita masak gulai lemak cili padi ni, selalunya orang kata cili padi ni kena cukup. So kita kena pandai agak-agak. Contoh kalau kita tak pandai terlampau banyak sangat cili, pedas. Terlampau banyak sangat kurang sangat kunyit pula, tak bau naik kunyit dia. So saya selalu kalau masak untuk contohlah macam ikan semilang kata 4-5 ekor, cili padi saya at least untuk satu resepi tu je banyak ni. Saya ni macam cukup ni tak kira berapa tau. Pandai korang nak kira lah. So agak-agak macam ni kan. Kalau kunyit saya pakai macam ni. Kunyit lebih. Tu dia untuk satu resepi. Jadi kalau kita nak buat 2 resepi ataupun 3 easily. Kalau tak nak pedas sangat macam ni, kita boleh bagikan, boleh buat 3 resepi. Kalau tak nak pedas sangat boleh buat 4 So basically ni adalah 4 resepi yang saya gabungkan. So hari ni kita nak menyediakan gulai ikan semilang, masak lemak cili api. Ni favourite kita ada gulai lemak ayam. Kali ni masuk kacang dal. Also a favourite of my mother. Hari ni kisah keluarga je lah masak semua kan. Kalau mak selalu rajin masak kacang dal bersama dengan ayam gulai lemak cili api. Jarang masuk kacang dal tapi you should try. The same recipe juga kita boleh gulai lemak sardin pun boleh juga. Kan sama juga cara dia, masuk ikan sardin pun boleh juga. So hari ni senang saja. Apa yang kita perlu ialah masukkan semua bahan-bahan kita ni, kunyit termasuk cili padi. Kita blendkan semua ni. Dia menonton, kalau zaman-zaman dulu kita di kampung, nenek bising kalau nak masak lomak cili api sebuah apa dia kita tumbuk kelempung dia kata that's the best way. Tapi it's true, bila kita tumbuk cili padi bersama dengan kunyit tak ada air, memang masak dia memang kata much better. And santan kena pakai santan pekat So let's start with our first recipe dulu. Contohnya ni kita nak masak gulai lemak ayam kan. So kita masukkan ayam dalam setengah ekor ni, kita masak sikit je. Kemudian saya akan tuangkan sebahagian daripada kita punya what do you call that, cili padi. So cili padi yang kita potong ni pun kita kena tengok juga kan, sebab tak masak banyak, kita letak sikit sudahlah. Tu berdosing pedih. So gulai ni kita pakai cili padi. Kemudian kita masukkan santan. Masukkan santan pekat. Kemudian masukkan kacang dal. Ni dal ni dah robuh ni kan.
Bahagian ni kita hancurkan dalam nanti ni, dia akan pekat, dan sebahagian ni kita akan nanti letak. Ya, dia tak semua hancur lah. Dan sebahagian tu kita masukkan kita punya sedikit asam keping. Ni kita masukkan asam keping. Ya. Kemudian resipi juga menggunakan serai yang dititik. Ya, lebih kurang 3 batang cukup lah. Ya. Serai macam tu. Jadi kita masakkan ayam tadi bersama juga dengan daun kunyit. Ya. Daun kunyit ni kita koyak-koyakkan saja. Buang bahagian tengah ni sebab dilihat kan. Koyak-koyak macam ni. Masukkan saja. Now, resipi juga menggunakan ubi kentang. So, saya akan belahkan 4. Kadang-kadang kalau ubi kentang dia masak dulu, kita keluarkan ubi kentang dulu dan terus empukkan ayam ni pun boleh. A bit of salt. So itu saja, ya. Gulai lemak ni kita ada apa? Dal, ya. Kita ada cili padi, kunyit dan juga kentang dan serai. So kadang-kadang kalau kita tengah masak ni kata tengok warna ni macam kurang nampak kunyit, kadang kunyit ni mungkin tak cukup, kita boleh tambah serbuk kunyit, ya. Ini contoh dia ni. Okey, contohnya kita boleh tambah sedikit serbuk kunyit. Kita buat dia kan. Kadang kunyit hidup ni tak cukup. Saya bila tengok saya dah tahu dah. Ya. Kalau kita biasa masak kan. So you want a bit there, tambahlah. This should be the colour that you want. So lepas tu kita didihkan ayam ni perlahan-lahan dengan gulai lemak ni. Ya. At this point of time kita tutup dan kita renihkan ayam ni sampai dia pekat lebih kurang 20 minit. Seterusnya kali ni saya nak menyediakan gulai lemak cili api ikan similang ni goreng. Tak ada bawang ikan similang ataupun ikan keli ni kalau boleh kita basuh bersih-bersih dengan asam limau apa semua. Ya, tonyo dulu aduh anik saya suka tonyo dekat kawasan pasar lesung. Kadang-kadang orang salai pun boleh juga, ya. Tapi hari ni kalau tengok ikan similang saya dah basuh bersih macam ni, it's okay. Dan seterusnya apa yang kita perlu masuk kat sini ialah lada padi tadi. A bit of that. Bahagian gulai ni kena pedas sikit. Sikit tu. Tapi kita tengok kalau kurang pedas kan kita tambah lagi lah cili padi. So selalu saya masak ni agak-agak je. Ya, kemudian santan. Santan kalau boleh nak pekat. Nampak tak? Saya nak a bit kunyit juga tadi, kurang. Kita masukkan garam. Nah, satu resipi ni ya, dia menggunakan orang kata asam limau. Tak pakai asam keping. Tapi kita biarkan dia didih dan kejap lagi kata dia masak lebih kurang dalam 15 minit, kita akan masukkan kita punya belimbing buluh. Setengah orang memang tak letak, tapi kadang-kadang saya ada banyak kat kebun tu, boleh pakai sedap ya. Kita masukkan belimbing buluh ni ke dalam ikan similang ni. Selalu belimbing ni kita tak masuk awal tau. Macam lagi 5 minit ya, ikan dah lembut semua, baru kita masuk asam belimbing dan juga kita punya perah. Nak limau nipis boleh, nak limau kasturi pun boleh ya. Itu saja. So at this point of time, your dish is ready ya. So dua version gulai lemak. Tak adalah pakai apa? Orang kata tak ada pakai bahan-bahan apa ya. Macam bawang dan sebagainya ya. Tak ada daun-daun limau purut ke, tak ada daun kunyit. Itu saja ya. Sebentar lagi kita nak menyedia pula resipi kita yang kedua. Kali ni nak buat gulai lemak nyonya. Ya. Gulai lemak nyonya kita masuk nenas bersama ketam ya. Baiklah penonton ya, gulai lemak ikan similang ni kita tak adalah orang kata guna bawang apa tak ada, cuma cili padi dan kunyit tua ya. Kalau tak cukup kunyit, tahu cuma serbuk pun boleh sikit ya. Kemudian nanti bila ikan ni dah masak katakan ya, lebih kurang kata 5 minit sebelum nak habis masak tu, kita akan masukkan kita punya apa? Belimbing buluh ya, masak lebih kurang 10 minit sebab belimbing buluh ni kalau kita perhatikan dia cepat lembik. Daripada kebun saya kadang-kadang ada juga orang masak gulai similang ni letak mangga muda, tapi selalu my grandmother tak letak apa-apa, cuma macam ni je. Tapi kebetulan banyak belimbing tak tahu apa nak buat pun boleh juga masuk, ada setengah orang ada juga masuk belimbing buluh dalam gulai ikan similang pun boleh juga ya. Kemudian kita akhirkan selalu kita akan perah ya sedikit limau nipis ataupun ya limau kasturi pun boleh dalam gulai ni. So the asam comes from the limau kasturi.
Saya ingat lagi penonton, ketika tu saya barulah berumur 7-8 tahun. Bekerja, orang kata, tolong bantu nenek lah kat kampung. Ni kampung dekat Pegor ada gajah. Nenek saya Cik Nyong. Dia pula kan ada kebun getah, sawah padi belakang rumah tu. Jadi saya balik pergi sekolah. Selalu bila mesti pergi sekolah, duduk dengan nenek balik kampung. Ya, tolonglah dia. So nenek selalu pesan, bila masak gulai lomak ni, dia kata kuah kena pokat-pokat. Warna dia kena colour macam ni. Nampak tak? Ya, kalau kurang kunyit, tambahlah kunyit. Masak ni has to do a lot with common sense. Common sense. Kalau santan cair, tambah santan pekat, ya. Boleh lagi. Jadi bila kita perah tu, perahkan pekat-pekat. Ya, jangan banyak-banyak air. Bila banyak air, cairlah dia kan. Lagi satu betul masak benda bersantan, jangan api besar overboil. Because you are going to break, kita akan pecahkan santan tu, tak sedap jadi. Ya, jadi santan tu nak didih pelan-pelan. Sambil didih tu kita ambil senduknya buat macam mana? Tak. Ya, dia macam antara nak didih dengan tidak je orang kata kan. So kita ambil kuah dia buat macam mana? Siram, masakkan, pusing macam ni. Pelan-pelan nenek kata kan. Supaya tak pocah gulai lomak kau ni. Kemudian masuklah belimbing. Belimbing ni sekejap je. Dia kena panas dalam lembik. Kalau lama-lama sangat dia pecah. Jadi kita masukkan belimbing ni. Nak masuk melangga muda pun boleh. Kemudian kita kena letak apa tau? Nenek kata nak pakai asam limau boleh. Nak pakai limau kasturi pun boleh. Kita pulang lah. Limau kasturi ni kena lebih-lebih sebab dia rasa asam pedas kan. Kejap lagi kita akan rasa. Perahkan. Asam limau ni dia fresh tau. Jadi bila time segar ni, kalau kita peras dulu-dulu, dia akan oxidize. Ya, maknanya dia akan hilang bau dia. So that's why orang dulu-dulu kalau nak peras asam limau dia masuk penghabisan. Ya, sebelum dia angkat kuah tu. Petua nenek saya katalah memang betul. Ya, sebab dia rasa fresh, segar bila dia diperah ni. Ya. Jadi bila kita makan asam lemak tu, podeh, lomak, asam, barulah kono dengan ikan semilang, ikan koli. Ada juga setengah orang masak menggunakan asam keping. Tapi pada saya lebih suka limau nipis ataupun limau kasturi. Tuan ikan ni cantik lagi kan. Baiklah penonton, kalau sebentar tadi kita dah mencuba ya, gulai lomak, ikan semilang, ikan keli pun boleh ya, mana satu kita boleh pilih lah ya. Dan tadi pula resipi gulai ayam masak kacang dal. Kali ni kita beralih pula ya, daripada kita punya masakan orang Perak yang kata mereka menggunakan, sebenarnya saya nak pakai apa tu kata fresh water prawn. Taulah negeri Perak ni kan kaya dengan udang galah dia orang besar-besar kan, dari sungai tu. Udang kasar besar macam ni jadilah ya, dah tak ada tu ya. Kalau boleh saya prefer that lah. So kita masukkan saja udang ke dalam. Kemudian kita masukkan kita punya paste tau. Ni paste tadi cili padi dan juga kunyit yang telah dikisar ya. So kalau kita nak pedas, kita boleh lebihlah cili padi. Ni kita agak-agak kan. Tapi resipi ni tak pedas sebenarnya ya. So put dalam tu. Kemudian bergantung mana banyak cili padi. Kemudian kita masukkan sedikit ya, asam keping dan juga serai yang dititik ya, serai titik. So paling senang. So bila kadang-kadang kita balik rumah, seperti mana cakap tadi ya, you often ya kata kena diduga being challenged to produce quick meal, makanan yang agak cepat. So macam mana kita nak buat makanan yang cepat? Dengan menyiapkan paste-paste ni dah disimpan kan. Always kena santan fresh lah. Pastikan ianya orang kata pekat-pekat. Next dish, again gulai ketam. Saya masukkan paste tadi ke dalam. Immediately kita tuangkan santan kita. So dalam ni kita masukkan ketam kita. Gulai lemak ketam, tak ada pakai bawang pun kan. Dan terus saja kita masukkan nenas. Bila kita nak masak nenas, dalam gulai nenas ni kita pastikan beli nenas 2 hari sebelum tu ke. Kalau boleh, letak luar perap biar nenas tu masak. You really need the flavour of that sweet pineapple. Kadang-kadang saya parut lagi dalam ni. Ya, parut satu lagi rahsia yang cakap orang tau. Kita bila nenas masak-masak ni, setengah kita masuk ni, setengah kita parut. Bila masuk parut, sedap rasa dia. Tu dia tapi hari ni, tak apalah. Ya.
Dan dalam gulai lemak ni penonton, kita juga masuk belimbing. Belimbing buluh daripada kebun saya, ya. So we're gonna add that inside. Dia dengan nanas, kemudian kita titik serai aja dalam ni. Koyak masuk serai. Again, daun kunyit ni. Koyak macam ni je. Satu, bila kita masak gulai udang nanas ni, kita kena letak sedikit gula, ya. Jadi dia ada manis-manis sikit lah. Yang ni kita pakai apa tadi? Kita punya belimbing kan? Masuk ke belimbing belum lagi kan? Ni dah masam-masam keping kan? Garam. Ni pula garam. Dan juga sedikit gula. You can see the dish boiling away. And next kita buat sini, kita masukkan asam limau. So kalau resipi udang pakai asam limau, resipi ketam gunakan limau nipis. Baiklah penonton, kita biarkan kedua-dua ni mendidih, ya, dan kita lihatkan hasil kedua resipi kita hari ni, ya. Gulai lemak bersama asam belimbing buluh, ya, bersama udang kita, dan resipi gulai lemak nanas yang selalu kita tengok, ya, banyak orang buat, ya. Kena cukup cili api, santan kena pekat-pekat, nanas kena manis, and all this, remember bila kita masak benda-benda santan ni, do not overboil, ya. Api kecil-kecil macam ni sudah nak kita kecilkan, so let it simmer gently, ya. Tak nak santan dia pecah, ya. Baiklah penonton, dengan hari ini yang kita menyediakan, orang kata gulai lemak cili padi ataupun paste cili padi dan kunyit, dua saja. Kita boleh menyediakan, pertama tadi kita menyediakan resepi ikan sembilang ataupun keli pun boleh juga, ya. Mana-mana satu ikan boleh kita masak lemak cili api. Resepi macam ni kadang-kadang kita boleh pakai juga macam-macam ikan lah, air tawar dan sebagainya pun boleh. Kemudian kacang dal kita masak bersama ubi kentang, serai, dan kita pakai ayam ni. Dan seterusnya kita punya gulai ketam nyonya bersama nanas, dan juga ni gulai lemak udang bersama belimbing buluh. So kita dapat menyediakan 4 resepi. Dan jangan lupa minggu hadapan bersama saya lagi, di mana kami akan sajikan banyak-banyak resepi lagi yang kata paling mudah untuk sediakan. Contohnya kita ada dalam masakan kita ni macam lobster fry kan. Tak kira lah masakan Malaysia, Melayu, Cina, yang stir fry ni kita ada bagai-bagai sup pun boleh juga kita buat. And of course we move to all the various noodles, mie dan sebagainya, bihun, dan kita masuk pula ke dunia orang kata other types of breakfast item, sometimes bake, dessert and all that. So jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Tun Samjata dan selamat mencuba, dan jangan lupa bersama Chef Wan, Meals in Minutes. Bye.